Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Muhammad Khairi. InsyaAllah pada hari ini kita akan berbincang bidang sirah yang bertajuk Perjanjian Hudaibiyah. Jadi anda semua boleh bersedia, boleh buka buku teks, muka surat 135. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya. InsyaAllah pada hari ini kita terus dengan pembelajaran secara online kita. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Okey, baik. Apa yang kita nak capai pada hari ini? Anda perlu capai apa hari ini? Okey, baik. Di akhir pembelajaran diharapkan murid dapat apa? Anda dapat menjelaskan latar belakang Perjanjian Hudaibiyah. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, dapat menghuraikan isi-isi Perjanjian Hudaibiyah. Baik, kita tengok apa Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni dinamakan bersempena dengan nama tempat. Tempat apa? Tempat termeterainya perjanjian ini, iaitu Hudaibiyah. Maknanya perjanjian ini berlaku di satu tempat yang bernama Hudaibiyah. Baik, kita tengok apa yang berlaku. Latar belakang peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini. Kita tengok sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah ini, mana Rasulullah SAW bermimpi pulang ke Makkah, mengunjungi Masjidil Haram. Dalam mimpi itu Rasulullah bercukur dan bergunting rambut bersama sahabat. Lalu baginda bangkit daripada tidurnya menceritakan hal tersebut kepada sahabat. Lalu baginda dan sahabat membuat persiapan umrah dan berangkat ke Makkah pada bulan Zulkaidah. Saya ulang, pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Dalam keberangkatan itu, baginda bersama sahabat telah membawa bersama-sama mereka haiwan ternak untuk disembelih di Baitullah. Pada masa itu, bilangan rombongan tersebut seramai 1,400 orang. Tetapi dalam perjalanan itu, apabila tiba di Zulhulaifah, nama tempatnya, baginda dan kaum muslimin berihram umrah. Khususnya baginda mendapat berita bahawa kaum musyrikin Quraisy bersedia untuk menghalang rombongan baginda. Baginda memilih jalan yang jarang dilalui oleh orang ramai untuk sampai ke Mekah kerana khawatir akan bertembung dengan sekatan kaum Quraisy. Dalam perjalanan itu, rombongan baginda terhenti di Thaniyatul Mirar, iaitu berhampiran dengan Hudaibiyah. Kerana apa? Kerana unta baginda yang bernama Qaswad tidak mahu meneruskan perjalanan. Apa berlaku di Thaniyatul Mirar? Okey, di Thaniyatul Mirar, baginda dan kaum muslimin dikunjungi oleh Budail bin Warqa al-Khuza'i yang bertanyakan tujuan baginda ke Makkah. Baginda menegaskan tujuannya hanyalah untuk menunaikan umrah semata-mata. Musyrikin Quraisy menghantar lagi utusan untuk berunding dengan baginda, iaitu yang bernama Urwah bin Mas'ud. Beliau pulang ke Makkah dan meyakinkan musyrikin Makkah tujuan sebenar baginda hendak ke Makkah, iaitu apa? Menunaikan umrah. Dalam pada itu, baginda pula mengutuskan Saidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy. Bila Saidina Uthman bin Affan sampai ke Makkah, lalu tersebarlah berita di mana Uthman bin Affan ini telah ditahan dan dibunuh oleh musyrikin Quraisy. Lalu baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk mempertahankan hak dan kesucian Islam.
Bai'ah ini dinamakan Bai'atul Ridwan yang berlaku di bawah sebuah pokok. Selepas itu tersebar pula berita yang Saidina Uthman bin Affan tidak dibunuh. Adik-adik sekalian, apa kesan Bai'atul Ridwan itu? Okey, kesan daripada Bai'atul Ridwan itu telah menyebabkan musyrikin Makkah menjadi gerun dan mahu membuat perjanjian damai dengan baginda. Suhaib bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan baginda. Orang Quraisy menghantar lagi utusan untuk berunding dengan baginda Rasul, maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat perjanjian tersebut. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, hasrat baginda dan juga kaum muslimin, para sahabat pada masa itu untuk pergi ke umrah, untuk pergi ke Makkah dan untuk menunaikan umrah terpaksa ditangguhkan. Kerana sebab itu, baginda telah mengarahkan kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternak dan bercukur rambut. Tetapi arahan itu disambut dengan hambar oleh para sahabat pada masa itu kerana hasrat untuk ke Makkah tidak kesampaian, dengan hanya berdiam diri sahaja. Lalu isteri baginda Rasulullah SAW, Ummu Salamah, mencadangkan baginda bertahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, lalu mereka pun ikut bertahallul. Baik, kita tengok apa isi perjanjian Hudaibiyah sehingga menyebabkan sebilangan besar sahabat rasa sedih dan kecewa. Kita tengok isi perjanjian yang pertama. Yang pertama ialah genjatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Yang ketiga, kedua-dua belah pihak, pihak baginda Ar-Rasul dan juga musyrikin Quraisy, bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. 3 isi perjanjian ini Rasulullah setuju. Yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Apa kesan baiknya? Pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa dihalang. Yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan buat umrah pada tahun itu. Apa kesan dia? Keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Makkah menunaikan umrah. Yang ketiga, kedua-dua belah pihak bebas membuat perjanjian. Apa kesan baiknya? Nabi mengambil peluang ini untuk menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Isi perjanjian yang keempat, orang Makkah yang datang ke Madinah hendaklah dihantar pulang ke Makkah. Yang kelima, sesiapa di pihak Nabi yang datang kepada pihak Quraisy di Makkah tidak akan dipulangkan. Kalau kita tengok macam tidak adil, berat sebelah. Tapi Rasulullah SAW bersetuju sebab Rasulullah amat bijak. Apa kesan dia? Peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dan bukan Islam di Makkah. Seterusnya semakin ramai penduduk Makkah memeluk Islam. Kita tengok apa iktibar dan hikmah perjanjian Hudaibiyah ini. Mesti setiap yang berlaku itu ada hikmahnya. Jadi kita bahagikan kepada 3 posisi. Yang pertama, posisi sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, posisi sebagai orang yang dipimpin. Yang ketiga, sebagai seorang Muslim. Kita tengok posisi sebagai pemimpin. Pemimpin hendaklah sentiasa bijak merancang dan mengatur strategi. Yang kedua, mengatasi masalah dengan tenang dan rasional. Yang ketiga, bijak membuat sesuatu keputusan. Itu seorang pemimpin yang ditunjukkan oleh baginda Ar-Rasul. Apabila kita berada di posisi orang yang dipimpin, yang pertama, kita kena taat kepada pemimpin selagi tidak menyalahi syarak. Yang kedua, bergandingan bahu dan menyokong pemimpin untuk sama-sama menjayakan apa yang dihajati. Dan yang ketiga, mengamalkan toleransi.
Apabila kita berada sebagai seorang Muslim pula, kita hendaklah sentiasa mentaati perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, menepati janji. Jadi hikmah perjanjian ini antaranya ialah membuktikan Islam agama yang cintakan kedamaian, dakwah Islam semakin berkembang dan titik permulaan pembukaan kota Makkah. Rumusan, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW telah membawa kepada termeterainya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini ternyata memberi kebaikan kepada umat Islam dan faktor utama berlakunya pembukaan kota Makkah. Mudah-mudahan ulasan itu memberi sedikit kefahaman ataupun banyak kefahaman kepada anda semua dan membantu anda untuk memahami tajuk ini, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Jumpa lagi. Yang baik datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan saya minta ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.